Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi bagi meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Ya, untuk malam ini adalah pengajian yang pertama bagi pelajaran zakat. Iaitu seperti mana yang diumumkan, kita akan memulakan daripada zakat fitrah. Kita akan memulakan pembahasan daripada zakat fitrah, insya-Allah. Jadi semua dah bersedia dengan kitab. Kita buka bab zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri. Watajibul fitratu ay zakatul fitri. Summiyat bidzalika lianna wujubaha bihi. Summiyat bidzalika lianna wujubaha bihi. Jadi kita memulakan perbahasan tentang zakat fitrah. Zakat ini ada dua. Yang pertama, zakatul amwal. Dan yang kedua, zakatul abdan. Selain daripada zakat fitrah, semua adalah zakatul amwal. Okey? Selain daripada zakat fitrah adalah zakatul amwal. Maka kebiasaannya dalam kitab fikih, bab zakat fitrah ini akan diletakkan yang paling akhir, iaitu apabila selesai perbahasan zakatul amwal, seperti zakat emas perak, zakat ma'din, iaitu hasil lumbung, zakat at-tijarah, zakat an-nabat,
zakat al-hayawan. Selesai semua perbahasan berkaitan dengan zakat amwal, maka masuklah perbahasan berkaitan dengan zakatul abdan. Jadi watajibul fitrah dalam matan Fathul Mu'in yang bernama Qurratul Ain disebut watajibul fitrah. Syarih iaitu pengarang matan juga telah mentakdirkan watajibul fitrah ai zakatul fitrah, wajib oleh fitrah, maksudnya wajib oleh zakat fitrah. Wajib oleh zakat fitrah. Okey. Jadi perkataan al-fitrah ni, fitrah. Perkataan al-fitrah itu apa maksud al-fitrah dalam bab zakat fitrah? Okey. Apakah maksud al-fitrah di dalam bab zakat fitrah? Apa maksudnya? Maka al-fitrah itu maksudnya adalah al-qadrul mukhraj. Al-fitrah itu maksudnya dalam bab ini, al-fitrah itu maksudnya ialah al-qadrul mukhraj. Al-qadrul mukhraj anil badan. Itu yang dimaksudkan dengan fitrah. Al-qadrul al-mukhraj anil badan. Ini al-fitrah dengan tafsiran ini adalah istilah. Tanpa kita menafikan, kalau fitrah dalam makna segi bahasa itu lain. Itu fitrah dengan makna khilqah. Itu lain. Sekarang ni al-fitrah daripada segi istilah fuqaha maksudnya adalah apa? Al-qadru al-mukhraj anil badan. Maka perkataan al-fitrah itu sendiri adalah kalau daripada segi usul fiqhnya, ia dipanggil hakikat syar'iyah. Ia dipanggil apa? Hakikat syar'iyah, bukan hakikat urfiyah. Tetapi dia adalah hakikat syar'iyah. Okey? Habis. Summiyat bidzalika lianna wujubaha bihi. Summiyat bidzalika lianna wujubaha bihi. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ini perkataan summiyat bidzalika ni perkataan summiyat bidzalika ini adalah musannif ingin menerangkan wajah tasmiyah. Musannif ingin menerangkan wajah tasmiyah. Okey?
wajah tasmiyah. Apakah wajah tasmiyah zakat fitrah ini dipanggil sebagai zakat fitrah? Apa wajah tasmiyah ni? Kalau soalan, apa wajah tasmiyah zakat fitrah dipanggil fitrah? Ini jawapan dia. Summiyat. Summiyat bidzalika. Zakat fitrah ini dipanggil zakat fitrah. Sebab apa? Li'anna wujubaha. Kerana kewajipan. Kerana kewajipan zakat fitrah itu bihi ay bil fitri. Bihi itu bil fitri. Fitri itu maksudnya aidil fitri. Okey? Jadi perkataan summiyat bidzalika li'anna wujuba bi ni, kalau soalan dia, apakah wajah tasmiyah bagi zakat fitrah? Kenapa zakat fitrah dipanggil zakat fitrah? Maka jawapan dia, summiyat bidzalika. Summiyat zakatul fitrah bil fitrah li'anna wujubaha ay wujuba zakatil fitrah bihi. Bi ay bi apa? Bil fitri. Maka dalam i'anah ada sebut zakatul fitrah ini dipanggil idafatu syai' ila sababihi. Idafatu syai' ila sababihi. Dia ada wajah tasmiyah macam tu. Contohnya kan, mandi junub, mandi janabah. Mandi janabah ini dipanggil idafatu syai' ila sababihi. Sebab apa mandi janab? Sebab apa mandi tu? Sebab berjanabah. Maka dipanggil perkataan ghuslul janabah ini idafatu syai' ila sababihi. Maka begitulah juga zakatul fitrah. Zakatul fitrah dipanggil apa? Zakatul fitrah kerana zakat itu wajib dengan sebab fitri, dengan sebab aidil fitri. Dengan sebab apa? Aidil fitri. Kenapa kita kata zakat fitrah ini wajib dengan sebab aidil fitri? Iaitu seperti mana kita maklum, kewajipan zakat fitrah itu ialah ketika inda ghurubi syamsi lailatal idi, idil fitri. Kewajipan zakat fitrah tertahakkuk apabila tenggelamnya matahari pada malam hari raya Aidil Fitri. Nampak tak? Kemudian zakat fitrah ini dia ada nama lain. Dia ada nama sadaqatul badan. Dia juga dipanggil zakatul abdan. Sadaqatul badan. Dia juga dipanggil zakatul abdan. Itu nama-nama lain bagi zakat fitrah. Sadaqatul badan dan juga zakatul abdan. Okey? Itu nama yang lain. Wa furidat ka ramadana fi thani sinil hijrati wa qawlu bani al-labani bi'adami wujubiha ghalatun kama fi ar-rawdati qala waqi'un zakatul fitri li syahri ramadana kasajadati sahwi lis-salati tajburu naqsas sawmi kama yajburu sujudu naqsas salati. Okey. Seterusnya ialah tentang sejarah pensyariatan zakat fitrah. Seterusnya, mula-mula kita belajar ta'rif, yang kedua kita belajar wajah tasmiyah, yang ketiga kita belajar sejarah pensyariatan zakat fitrah.
Maka pensyariatan zakat fitrah ialah wa furidat, difardukan zakat fitrah sama seperti mana bulan puasa Ramadan. Ka Ramadan tu maksudnya ka siyami Ramadan. Difardukan zakat fitrah sama, maksudnya dia punya waktu dia sama dengan kefarduan puasa Ramadan, iaitu pada thani sinil hijrati, thani sinil hijrati, iaitu pada tahun yang kedua, iaitu pada tahun yang kedua daripada tahun-tahun hijrah. Thani sinil hijrati, iaitu pada tahun yang kedua daripada tahun-tahun hijrah. Kita belajar dulu masa bab puasa, kefarduan puasa ialah pada 2 hijrah. Pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Dan kefarduan zakat fitrah ini, kalau dalam i'anah sebut, kefarduan zakat fitrah adalah pada 2 hari sebelum daripada hari raya puasa. Maksudnya pada tahun yang kedua, 2 hari. Ini dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah seperti mana dinakalkan oleh pengarang kitab i'anah daripada Al-Mawahib Al-Ladunniyah, iaitu lebih kurang 2 hari sebelum daripada hari raya puasa tahun kedua hijrah. Okey. Kemudian habis. Okey, dapatlah dia punya sejarah dia. Poin yang ketiga, keempat. Poin yang keempat ataupun perkara yang keempat tentang masalah zakat fitrah ni, adakah kewajipan zakat fitrah ini berlaku secara ijma'? Maknanya semua ulama ijma' bahawasanya zakat fitrah itu adalah wajib ataupun zakat fitrah itu ada khilaf tentang kewajipannya. Okey. Dalam Fathul Mu'in disebut, memberi isyarat, iaitu apa? Wa qawlu binil labani bi'adami wujubiha ghalatun kama fir rawdah. Wa qawlu bini al-labani bi'adami wujubiha ghalatun kama fi rawdah. Kama fi rawdah. Nampak? Maksudnya, sekarang ni perbahasan, kita belajar satu perkara dalam usulul fiqh, iaitu perbahasan yang ketiga ataupun dipanggil al-kitabul thalith, iaitu berkaitan dengan ijma'. Ijma' ini adalah hujah yang mustaqil. Dia adalah dalil yang mustaqil. Hujah yang apa? Mustaqil. Jadi ada ulama yang dikenali sebagai Ibnul Laban mengatakan bahawasanya zakat fitrah ini hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Nampak tak? Siapa dia? Ibnul Laban mengatakan
zakat fitrah ini hukumnya adalah apa? Adalah sunat muakkad sahaja. Bukan apa? Bukan wajib. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Ibnul Laban. Ibnul Laban ini nama dia, Ibnul Laban ni nama dia Al-Syaikh Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Laban Al-Basri. Ibnul Laban ni nama dia Al-Syaikh Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Laban Al-Basri. Al-Basri. Beliau ini daripada kalangan ulama Syafi'i. Nama dia apa? Al-Syaikh Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Laban Al-Basri min a'immatina. Jadi Ibnul Laban ni mengatakan innaha sunnatun muakkadatun la wajibatun. Maka nampak tak? Ini kita dah boleh ambil satu contoh. Kan semalam kan kita sebut bahawasanya dalam Fawaid Makiyah menyebut pendapat dhaif boleh diamalkan selagi mana sahibnya itu tidak dinisbahkan kepada ghalat. Ini contoh. Ini contoh pendapat yang dinisbahkan kepada ghalat, iaitu pendapat Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Laban yang mengatakan zakat fitrah itu hukumnya sunat muakkad, bukanlah wajib. Di dalam kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi, di dalam kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi telah memberi isyarat kepada ghalatnya. Kepada apa? Ghalatnya pendapat ini. Ghalatnya adalah pendapat ini. Dalam kitab Al-Manhajul Qawim, Ibnu Hajar menyebut perkataan yang digunakan dalam Rawdah ialah syadzun munkarun. Tu kena tengok. Kena tengok balik dalam Rawdah. Perkataan yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi adakah ghalatun sarih ataupun apa? Perkataan yang digunakan syadzun munkarun. Tak kisahlah syadzun munkarun ke. Nampak tak? Dalam fiqah pun dia ada istilah macam tu. Hadis pun ada perkataan munkar kan. Maka dalam fiqah pun ada munkar. Jadi dalam kitab Al-Manhajul Qawim mengatakan perkataan yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah syadzun munkarun, nisbah kepada pandangan yang dinukilkan oleh Ibnu Laban. Okey. Sekarang ni kita nak belajar tentang masalah ijma'. Ijma' dulu. Ijma' ni okey. Apakah dalil ijma' melalui ayat Al-Quran? Maksudnya apakah ayat Al-Quran yang mana menunjukkan bahawasanya ijma' itu adalah dalil? Apa ayat Qurannya? Ayat Al-Qurannya adalah wa man yattabi' ghaira sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini ayat Al-Quran yang menunjukkan ijma' itu adalah dalil. Okey, tadi saya ada sebut bahawasanya ijma' ini adalah dalil yang mustaqil. Apa maksud dalil yang mustaqil? Tidak syarat untuk beristidlal dengan ijma' wujudnya ayat Al-Quran dan juga hadis. Kerana ayat Quran dalil mustaqil, ijma' hadis pun dalil mustaqil, maka ijma' juga adalah dalil mustaqil. Dan ulama mengatakan la yushtaratu al-ilmu bimustanadil ijma'. La yushtaratu. Pembahasan ada dalam bab ijma'. La yushtaratu al-ilmu bimustanadil ijma'. Tidak disyaratkan diketahui apakah sandaran bagi sesuatu ijma'. Apakah sandaran bagi sesuatu ijma'. Jadi tu. Itu ayat dia. Wa man yushaqiqir rasul. Samu'as. Jazakumullah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi'. Itu ayat yang betulnya. Tadi saya baca tak sempurna. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam. Jadi la yushtaratu al-ilmu bimustanadil ijma'. Tidak disyaratkan mengetahui apakah mustanad bagi ijma'. Maksudnya memadai kalau diriwayatkan dengan riwayat yang sahih oleh naqil yang sahih yang mu'tabar bahawasanya masalah itu ijma', maka memadai kita mengambilnya sebagai dalil bahawasanya dia adalah ijma'. Cuma dalam masalah kewajipan zakat fitrah ini, dalilnya bukan semata-mata ijma'. Okey? Dalilnya bukan semata-mata ijma'. Bukan semata-mata ijma'. Ini pun satu poin yang kita belajar dalam usulul fiqh. Boleh bagi sesuatu hukum berkumpul padanya lebih daripada satu dalil. Contohnya dalam satu masalah, dalilnya ayat Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma'. Boleh berlaku macam tu. Yajuzu ijtima'u yajuzu wujudu akthar min dalilin li hukmin wahidin. Harus bahawasanya ada lebih daripada satu dalil bagi sesuatu hukum. Bagi sesuatu hukum. Okey, kalaulah sesuatu hukum sudah ada dalil daripada hadis, misalnya dalam bab zakat fitrah ni ada dalil hadis sahih, maka kewujudan ijma' adalah muayyid. Adalah apa? Kewujudan ijma' adalah muayyid bagi perkara tersebut. Maknanya dia bukanlah semata-mata dalil. Sebab dalil dalam masalah ini ada hadis. Maka kewujudan ijma' dia adalah muayyid bagi dalil. Dan dia menaikkan masalah itu daripada masalah yang bersifat tidak ijma' kepada ijma' lah. Itu faedah dia, kan? Kalau satu masalah hanya ada hadis tapi tidak ada ijma', dia tak sama dengan masalah dalilnya ada hadis dan ijma'. Mana sama? Sebab masalah yang mujma' alaih dengan masalah yang ghairu mujma' alaih, kan dia ada perbezaan daripada segi hukum mengingkarinya. Dia ada perbezaan daripada segi hukum mengingkarinya. Okey? Jadi sebelum kita nak teruskan lagi, ini menarik, ini masail ni kita ada sentuh sikit tentang usulul fiqh. Jadi saya baca dalam Hasyiah Tarmasi, nukil daripada Majmu'.
sabaqahu ay Ibn al-Laban ilaihi Abu Bakr ibn Kaisan al-Asam. Telah mendahului sebelum daripada Ibnul Laban yang mengatakan zakat fitrah ni sunnah muakkad. Siapa dia? Abu Bakar bin Kaisan al-Asam. Wa huwa la yu'taddu bihi fil ijma'. Wa huwa la yu'taddu bihi fil ijma'. Ini pun kita belajar satu perkara. Jadi kalau kita nak belajar bab ijma' ni ialah dalam kitab usul fiqh, tapi kitab Maulana Dr. Ali Jumaah, beliau menulis tentang masalah-masalah usul fiqh ini secara berasingan. Contohnya beliau menulis berkaitan dengan hukum indal usuliyin. Kemudian beliau membahaskan tentang hujjiyatul ijma'. Jadi kelebihan kita baca kitab Maulana Dr. Ali Jumaah, kelebihannya maknanya perbahasannya meluaslah. Satu kitab bahas tentang ijma' sahaja. Begitu. Jadi seperti mana kita belajar tentang ijma'. Ijma' ini dia ada ashabul ijma'. Maksudnya orang-orang yang mana ijma' mereka itu ataupun mukhalafah mereka itu akan memudaratkan ijma'. Jadi seperti mana dinyatakan antara yang ulama sebut bahawasanya mukhalafah zahiriyah tidak memudaratkan ijma'. Jadi walaupun masalah ini ada ulama yang namanya Abu Bakar bin Kaisan al-Asam mengatakan hukumnya adalah sunat, pendapat beliau ini tidak boleh mencacatkan, tidak boleh mencederakan nukilan bahawasanya masalah ini ijma'. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi menyatakan Abu Bakar bin Kaisan al-Asam ini ghairu mu'taddin bihi fil ijma'. Jadi maknanya dia punya muwafaqah ataupun mukhalafah tidak boleh mencederakan ijma'. Maksudnya hukum itu tetap akan jadi ijma'. Mukhalafahnya beliau la yu'taddu bihi. Kemudian dalam bab ijma' ini kita bila nak tahu sesuatu perkara itu ijma', dia ada ulama yang mengumpulkan masalah-masalah yang ijma'. Imam An-Nawawi banyak menggunakan dan banyak menakalkan dalam majmu' nukilan ijma' ini daripada siapa? Daripada Ibnul Munzir. Apa nama kitab tu? Al-Ishraf. Kitab Ibnul Munzir. Jadi maknanya dalam kitab Rawdah, jazakumullah, dalam kitab Rawdah menukilkan perkataannya macam mana? Qaulu bin Laban syadun munkarun bal ghalatun sarih. Jadi maknanya dua-dualah perkataan tu adalah perkataan beliau. Syadun munkarun bal ghalatun sarih. Jadi jazakumullah yang tolong nukilkan. Bila kita nak tahu sesuatu perkara itu ijma', maka kita boleh mendapatkan daripada kitab-kitab yang mana ihtimam untuk menakalkan ijma'. Jadi antara yang telah menakalkan bahawasanya ulama ijma' bahawasanya zakat fitrah ini adalah wajib ialah siapa? Ibnul Munzir. Ibnul Munzir dan juga Al-Baihaqi. Ibnul Munzir dan juga Al-Baihaqi. Ibnul Munzir dengan Al-Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi nukilkan perkara ini dalam kitab dia As-Sunanul Kubra dalam bab Al-Ijma'. Dan juga Ibnul Munzir lah kitab yang dikarang oleh beliau.
Imam Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, Ibnul Munzir dalam Al-Ijma'. Okey? Ada satu perkara yang menarik juga. Sebab Ibnul Laban ni ulama Syafi'i. Itu jadi menarik tu bahasan tu. Ibnul Laban ni adalah ulama Syafi'i. Jadi mungkin akan ditanya, adakah pendapat Ibnul Laban ini kita boleh anggap dia sebagai salah satu wajah, sebagai salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i. Ini satu perkara yang menarik juga tentang wajah dan juga wajah lah, wujuhul ashab. Wujuhul ashab. Jadi tengok dalam kitab Al-I'ab, Imam Ibn Hajar telah nukil perkataan Ibnu Abid Dam. Ni ulama Syafi'i juga ni, Ibnu Abid Dam. Jadi mengapa kita tak mengatakan bahawasanya pendapat Ibnul Laban ini kita anggap itu salah satu ijtihad dia. Dia menjadi masalah itu jadi salah satu wajah. Seperti mana kita ada wujuh kan, wujuhul ashab. Maka Ibnul Laban pun begitu. Maka satu nukilan yang menarik oleh Imam Ibn Hajar daripada Ibnu Abid Dam. Tengok perkataan dia. Ini saya ambil daripada Hasyiah Tarmasi. La yu'addu ma dhakarahu Ibnul Laban wajhan lianna ijtihadahu makhsusun bil faraidi wal wasaya. Ini satu perkara yang menarik juga. Dipanggil apa? Tajazzi fil ijtihad. Tajazzu fil ijtihad. Tajazzi fil ijtihad. Ibnu Abid Dam mengatakan pandangan daripada Ibnul Laban ni tidak boleh dianggap sebagai satu ijtihad, dan dia itu dikira sebagai salah satu wajah daripada wujuh ashabi Syafi'iyah. Tak boleh disenaraikan begitu kerana Ibnu Laban, beliau ini mu'tabar. Maknanya wajahnya adalah wajah dalam mazhab, tetapi dalam bab wasiat dan faraid. Dalam bab apa? Wasiat dan faraid sahaja. Maknanya kalau di dalam masalah tersebut ada ijtihad beliau, maka ijtihad beliau itu boleh dijadikan sebagai wajah. Ini satu perbahasan kalau kita belajar dalam usulul fiqh, dalam babul ijtihad, dibahaskan bolehkah berlakunya tajazzu'. Boleh tak berlaku satu orang itu dia mujtahid dalam bidang tertentu sahaja? Boleh tak? Ada khilaf. Pendapat yang asahnya boleh berlaku begitu. Maknanya dia mujtahid tapi dalam bab wasiat dan faraid, dalam faraid sahaja. Okey? Jadi ini pun satu pelajaran yang menarik juga tentang ashab. Ada ashab yang mana kaulnya, ini pun dalam kitab Usulul Ifta' ni yang Mufti Taqi tulis, di kalangan ulama Hanafi pun ada begitu. Di kalangan ulama Hanafi pun ada begitu, yang mana dikenali mereka ini dia punya wajahnya ataupun ijtihadnya mu'tabar, tetapi mu'tabar dalam bab tertentu sahaja. Dalam bab apa? Dalam bab tertentu sahaja. Dalam bab yang lain tidak mu'tabar. Yang itu kita perlu tahulah, kena banyak bacalah tentang ashab Syafi'i. Mungkin dalam majmuk kalau kita rajin mutalaah, banyaklah jumpa fawaid-fawaid seperti itu. Tentang semalam kita sebut tentang kitab kan. Maknanya ada kitab tertentu dia muktabar, tetapi dalam ada kitab yang tertentu tidak muktabar. Begitu juga di kalangan ulama
Di kalangan ulama dia ada ijtihad dalam hukum tertentu ataupun dalam bab yang tertentu. Okey, ada satu perkara lagi. Perkara ini kalau kita belajar dalam Jam'ul Jawami', dia disebut akhir. Ibarat ni akhir dalam bab ijma'. Kalau tak silap saya. Akhir dalam bab ijma'. Iaitu tentang masalah jahidul ijma'. Adakah orang yang mengingkari ijma' itu akan dihukum kafir? Adakah jahidul ijma' yukaffar? Hal nukaffir jahidal ijma'? Adakah dihukum kafir jahidal ijma'? Maka perbahasan ini ada dalam kitab Jam'ul Jawami'. Siapa boleh petik ibarat tu sekali dengan syarah mahalli. Maka ulama mengatakan gini, bukan semua masalah yang ijma' sekiranya diingkari maka akan dihukum kafir. Kerana ada ijma' yang sifatnya ma'lum minad din bid darurah. Ada ijma' yang ghairu ma'lum minad din bid darurah. Ghairu ma'lum minad din bid darurah. Maka jahidul ijma', orang yang mengingkari ijma' yang jenis ma'lum minad din bid darurah sahaja yang dihukum kafir. Bukan hanya semata-mata mengingkari ijma' itu hukumnya kafir. Contohnya bab faraid. Berapa banyak bab faraid yang ijma'? Tetapi tidaklah maknanya siapa yang mengingkarinya dia tak tahu. Ialah benda faraid kan. Benda faraid ini bukanlah ma'lum minad din bid darurah. Maka mengingkarinya tidaklah menjadikan satu orang itu kafir. Dia tak tahu, dia ingkar. Dia kata mana ada macam tu pembahagian. Maka tidak menjadikan seorang itu kafir. Faham tak? Ini 2-3 masail berkaitan dengan usul fiqh. Nanti siapa boleh nukilkan daripada matan Jam'ul Jawami' bersama syarah Ma'ali tentang masalah jahidul ijma'. Dia ada beza antara ma'lum minad din bid darurah dengan ghairu ma'lum minad din bid darurah. Okey. Habis. Kemudian qala waqi'un zakatul fitri li syahri ramadhana kasajadatis sahwi lis salah. Tu Hasan Helmi ada nukil tu ibarat. Jazakumullah. Hasan Helmi ibarat Jam'ul Jawami' tu khatimatun. Tengok. Itu penting tu. Khatimatun tu daripada kitab Jam'ul Jawami' sekali dengan syarah Mahalli. Tengok ibarat dia tentang masalah jahidul ijma'. Kemudian qala Waqi'. Waqi' yang dimasukkan di sini adalah guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Waqi' yang dimasukkan di sini adalah guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Waqi' kata apa? Zakatul fitri li syahri ramadhana kasajadatis sahwi lis salah. Dia gini, orang yang menyalahi ijma' berdosa. Dia tak kafir tapi berdosa. Faham tak? Khariqun lil ijma'. Jadi kita kena bezakan akidah yang disesatkan dengan akidah yang menyebabkan orang tu jadi kafir. Macam contohnya al-i'tizal.
kebanyakan akidah al-i'tizal itu mufassiq, menyebabkan jadi fasik. Dia ada bid'ah mufassiqah, dia ada bid'ah mukaffirah. Okey? Jadi bukan maknanya bila kita kata kalau orang menyalahi ijma' itu tak kafir, perbuatan tu boleh. Perbuatan tu berdosa berdasarkan ayat Quran tadi. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Itu ayat dia. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Okey? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Jadi Waqi' ini guru al-Imam Syafi'i telah berkata, zakatul fitri li syahri ramadhana kasajadati sahwi li salah. Ini segi maknanya lebih kurang macam falsafah lah. Zakat fitrah ini bagi bulan Ramadan dia sama macam sujud sahwi bagi semayang. Sujud sahwi bagi semayang. Maksudnya apa? Tajburu naqsas shaum. Tajburu naqsas shaum. Dia menampung kekurangan puasa. Kama yajburu sujudu naqsas salah. Seperti mana sujud sahwi menampung kekurangan yang berlaku dalam solat. Wa yu'ayyiduhu. Wa yu'ayyiduhu, hu tu kembali kepada apa? Tengok. Ay wa yu'ayyidu jabraha li naqsis shaum alladhi qala bi Waqi' ma sahha annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Dan menyokong akan dia. Menyokong akan dia. Maksudnya menyokong kenyataan tadilah. Takdir lah. Ibnul Munzir dalam kitab Al-Madkhal ila Madhabil Imam Syafi'i dinyatakan beliau ini mujtahid. Mula-mula beliau mazhab Syafi'i. Beliau ini antara senarai orang yang mana lahir mujtahid mutlak daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Begitulah yang dinukil dalam kitab Al-Madkhal. Seperti mana Muhammad bin Jarir At-Tabari antara nama yang disenaraikan, Ibnul Munzir pun termasuk dalam nama tersebut. Beliau ini bukan mujtahid muntasib. Kalau ikut kitab Madkhal itu mutlak. Dia bukan mujtahid muntasib. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ulama gelar sebagai mujtahid muntasib ni ialah Al-Muzani sahaja. Al-Muzani sahaja yang disenaraikan sebagai mujtahid al-muntasib. Al-Muzani sahaja. Beliau ini kalau dalam kitab itu berdasarkan kajian tesis tersebutlah, Al-Madkhal, beliau ini mencapai al-ijtihadul mutlaq. Okey? Dan menyokong kenyataan tadi. Hadis yang sahih yang berbunyi anna zakatal fitrah tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Okey, sekarang ni annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath ni. War-rafath ni tulis dia punya riwayat hadis. Tulis dia punya riwayat hadis. Dalam apa ni hadis ni, annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafath ni, saya ambil daripada kitab Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari, teks penuh hadis tu.
Jadi kita kan selalu tekan tentang hadis. Jadi kita cuba biasakan diri kita bila kita jumpa hadis dalam kitab fiqh khususnya, kita tahqiq lafaznya. Sebab kena pastikan. Ini perbahasan panjang lebar. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bahaskan. Panjang lebar. Dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah. Terbaik kitab tu. Jadi kalau dapat baca pun menarik. Al-Ajwibatul Fadilah lil as'ilatil asyarah al-kamilah. Ustaz Abdul Rahman dan Zaujah memang dah khatam lah kitab tu. Saya pun dah khatam dah kitab tu. Jadi kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah, kalau tak silap saya, ada membahaskan. Jadi membahaskan tentang masalah hadis. Ini pun satu perkara yang saya selalu sebut semasa kita baca Muqaddimah Al-Minhaj. Cuba tengok dalam Muqaddimah Minhaj. Imam Nawawi kata, mana-mana zikir yang kamu jumpa berbeza dengan kitab fiqh yang lain, maka kamu pakai yang aku punya, yang aku nukilkan, kerana aku telah nukilkannya daripada kitab-kitab yang muktabar. Maksudnya, kita kena ingat, banyak berlaku hadis-hadis dalam kitab fiqh ini dia diriwayatkan secara lafzi, secara makna. Dia bukan diriwayatkan secara lafzi. Sebab itu dia punya kaedah nak nakal hadis, kaedah nak nakal, saya hafal kitab, nama kitab sebab kita jual kitab. Orang jual kitab ni dia ingat nama kitab. Cuba tengok kat kedai kitab, orang awam je tapi dia tahu nama kitab dekat mana kitab tu. Okey? Jadi kitab ni Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi baca sekali dengan tahqiq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi perbahasan tentang masalah mengambil hadis daripada kitab selain daripada usul. Mengambil daripada selain daripada kitab usul. Kan kita belajar. Kan kita belajar bahawasanya, kan kaedah yang betul kan, Maulana Zakaria ihtimam tu. Cuba tengok cara nak dipanggil apa? Ikhraj, takhrij, dia panggil takhrij. Takhrij, dia ada ikhraj, takhrij, istikhraj. Tiga istilah bagi mustalah hadis. Ikhraj, takhrij dan juga apa? Istikhraj, mustakhraj misalnya kan. Okey. Apa yang kita nak sebutkan tentang masalah Maulana Zakaria, dia ihtimam. Contohnya hadis itu dalam kitab Mishkat Masabih. Kita tak boleh masa kita nukilkan hadis tu, kita contohnya dalam kitab Mishkat Masabih, hadis tu riwayat Bukhari kan. Kita petik hadis tu daripada Mishkat. Walaupun dia tulis riwayat Bukhari, walaupun dia tulis riwayat Bukhari, salah adalah tak betul ketika kita meriwayatkan hadis tu kita sebut rawahul Bukhari, macam tu je. Tak betul. Cara tu teknikalnya tak betul. Kena sebut rawahul Bukhari kadza fil Mishkat. Maulana Zakaria misalnya dalam kitab-kitab beliau ihtimam. Kalau beliau nukil daripada Mishkat, beliau akan sebut macam tu. Ulama mengatakan tak boleh sebut rawahul Bukhari terus tanpa menyatakan sumber sekunder dia, sumber kedua dia. Kalau nak kata rawahul Bukhari, ambil terus daripada kitab Sahih Al-Bukhari, baru kita boleh kata rawahul Bukhari. Samalah juga hadis-hadis yang kita jumpa dalam kitab fiqh, banyak berlaku dia riwayat bil makna. Sebab fuqaha ni dia lebih ihtimam makna daripada lafaz. Sebab bagi dia makna lagi penting daripada lafaz. Ahlul riwayah, lafaz sangat penting. Jadi sebab itu berlaku perbezaan tentang kebolehan untuk riwayat bil makna. Pendapat yang muktamadnya boleh. Riwayat bil makna ni boleh. Itu pendapat yang muktamad.
dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey? Dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka kalau kita jumpa hadis dalam kitab fiqh, kalau kita nak sebut rawahul Bukhari ke apa ke, kita kena sebut ambil daripada kitab apa. Rawahul Bukhari seperti mana dalam Mughni Muhtaj. Kalau kita nak betul-betul lafaz yang Bukhari punya, buka kitab Bukhari sendiri dalam bab itu, baru kita boleh kata rawahul Bukhari. Baru kita boleh kata rawahul Bukhari. Jadi hadis ini saya petik daripada kitab Ghayatul Ihsan. CD apa? Ghayatul Ihsan karangan CD Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Hadis yang tuhratun lis-sha'im minal lagwi war rafath ni, lafaz dia akhraja Abu Dawud wa Ibn Majah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadis ini kena tulis sikit. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibn Majah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Sahhahahu al-Hakim. Jadi hadis ini riwayat Abi Daud dan Ibni Majah. Lafaz dia, okey, siapa yang boleh dapatkan dia punya teks penuh hadis ini boleh share. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Okey, tu hadis. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim. Habis. Itu faidatun. Oh, dalam Sunan Abi Daud lafaznya zakatul fitri. Habis. Dah pukul berapa jam sekarang? Kita nak sebut satu lagi hadis tentang zakat fitrah. Kita nak sebut satu lagi hadis tentang zakat fitrah. Hadis itu ada dalam kitab I'anah. Hadis dalam kitab I'anah. Inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Okey, tolong share hadis tu. Inna sawma Ramadan. Ini hadis ini ada dalam kitab
Fathul I'anah. Inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Okay, share hadis tu. Ada faedah tentang hadis tersebut. Ini bila kita nak bicara tentang zakat fitrah. Ini. Inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Inna sawma Ramadan mu'allaqun. Tolong share hadis tu. Inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Okey. Lafaz dia macam tu kan dalam i'anah. Lafaznya macam tu. Tapi dalam kitab Ghayatul Ihsan, Sidi Abdullah meriwayatkan lafaz dia macam ni. Okey, lafaznya macam ni. Akhraja Ibn Shahin fi Fadaili Ramadan an Jarir bin Abdullah al-Bajali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawmu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Qala Ibn Shahin hadithun gharibun jayyidul isnad. Jadi apa poin yang kita nak sebut ni? Pertama, hadis tu dalam i'anah guna lafaz inna sawma Ramadan. Tapi dalam lafaz dalam kitab Ibnu Shahin dalam kitab dia Fadail Ramadan. Okey? Ibnu Shahin dalam kitab Fadail Ramadan, hadis ini riwayat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Hadis tu lafaznya saumu syahri Ramadan. Riwayat daripada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Hadis ini hadis gharib. Hadis ini qala Ibn Shahin hadisun gharibun jayyinul isnad. Okey? Jadi hadis ini sanad dia okey. Hadisun gharib jayyidul isnad. Itu perkataan hadisnya adalah hadis yang gharib jayyidul isnad. Okey. Habis. Itu berkaitan hadis. Itu berkaitan hadis tentang zakat fitrah. Hadis yang kedua ni masyhur. Hadis yang kedua ni masyhur. Saya teringat ni betul-betul teringat ni. Kan selalu kita katakan, kadang penceramah ni dia ceramah, oh saya teringatlah sepotong ayat Quran, saya teringatlah sepotong hadis. Kadang-kadang dia bukan teringat pun, dia memang dah prepare daripada awal. Boleh ke penceramah tu diguna perkataan saya teringat? Dia kan dah prepare daripada awal. Sebut je lah ada sepotong hadis. Jadi dia kadang-kadang perkataan tu dah jadi macam protokol. Kalau memang benda tu betul-betul terlintas dalam akal kita, barulah kita boleh sebut saya teringat. Tetapi kalau memang kita dah prepare, sebut je lah ada sepotong hadis. Tadi sebelum saya datang ceramah, saya ada baca sepotong hadis. Jadi kita guna takbir yang betul lah. Tak payahlah guna saya teringat kan. Tapi yang ni betul-betul saya teringat. Saya teringat hadis ni, Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. La yurfa'u illa bi zakatil fitri.
Ada kisah yang diceritakan oleh Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Lataiful Minan tentang hadis ni lah. Tentang hadis ni, Lataiful Minan. Ini pun kitab terbaik, Lataiful Minan. Lataiful Minan, karangan Abdul Wahab Sya'rani. Kita boleh belajar tentang akhlak-akhlak yang pupus. Jadi kitab Lataiful Minan, lebih kurang ceritanya, beliau ini Abdul Wahab Sya'rani bermimpi bahawasanya maknanya amalannya tu tergantung puasanya. Jadi beliau hairan bagaimana amalannya tergantung, sedangkan beliau ini Syekh Abdul Sya'rani, beliau ini bagi dia, beliau punya tahap ni fakir, tak cukup syarat pun untuk bayar zakat fitrah. Jadi beliau hairan kenapa dalam mimpi memberi isyarat bahawasanya amalan beliau tergantung. Maka beliau telah cek apa harta yang ada dalam rumah dia. Apa harta yang ada dalam rumah dia. Maka dicek ada dalam beg tu ada barang. Barang tu boleh dijual dan menghasilkan duit dan boleh bayar zakat fitrah. Rupanya maknanya ada celah-celah barang yang mana boleh lagi menghasilkan wang untuk bayar zakat fitrah. Itu maknanya ini kisah yang berkaitan dengan mimpi yang mana ada kaitan dengan hadis ini. Ini saya dengar daripada Syekh lah, beliau nukil daripada kitab Lataiful Minan. Jadi siapa jumpa teks tu boleh share dalam kitab Lataiful Minan. Jadi kitab Sidi Abdul Wahab Sya'rani memang terbaik, masya-Allah. Okey, kita sambung lagi. Ala hurrin fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal talzamu sayyidahu anhu wala an zawjatihi bal in kanat amatan fa ala sayyidiha wa illa fa alaiha kama yati wala ala mukatabin li dhu'fi milkihi wa min thumma lam talzamhu zakatu malihi wala nafaqatu qaribihi wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Kita baca sampai situlah malam ni, insya-Allah. Jadi ala hurrin ini muta'alliq kepada tajibu. Ala hurrin ini muta'alliq kepada tajibu. Abdul Wahab Sidi Sayyid Abdul Wahab Sya'rani. Jadi ala hurrin, sekarang ini musannif memulakan bicara tentang mukhrij, siapa yang wajib bayar zakat fitrah. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Maka yang wajib bayar zakat fitrah, wajib bayar zakat fitrah ni atas orang yang merdeka. Atas orang yang merdeka. Habis. Jadi fala talzam ni fa tafri' lah. Fala talzam ni fa tafri'. Maka tidaklah lazim, maksudnya tak wajib. Bila dia kata zakat fitrah itu wajib atas orang merdeka, fa tafri', maka dia kata fa tafri', maka tidaklah wajib. Talzam tu maksudnya tajibu. Maka tidaklah wajib zakat fitrah itu atas hamba. An nafsihi, bagi pihak dirinya. Jadi zakat fitrah ni hamba tak wajib keluar atas dirinya sendiri. Tetapi bal talzamu sayyidahu anhu, yang kena keluarkan zakat fitrah bagi pihak dia ialah tuan dia. Maka ulama mengatakan
kewajipan zakat fitrah bagi hamba ni, dia ibtidaan atas tuan. Dia bukan mula-mula wajib atas hamba kemudian pindah atas tuan. Bukan. Dia ibtidaan. Daripada awal lagi, wajib ke atas tuan. Wala an zaujatihi. Maksudnya, hamba itu, kalau dia punya isteri dia, dia ada isteri, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah untuk isteri dia, walaupun isteri dia itu hamba. Walaupun isteri dia itu adalah hamba. Bahkan in kanat amatan fa'ala sayyidiha. Kalaulah isteri dia itu, in kanat zaujatuhu, in kanat zaujatuhu amatan. Kalaulah isteri kepada hamba itu hamba, fa'ala, maka kewajipan zakat fitrah itu atas tuan dia. Wa illa ni takdir apa? Wa illam takun amatan bi an kanat hurratan fa'alaiha kama ya'ti. Faham tak? Kalau hamba tu dia kahwin dengan perempuan merdeka, maka zakat fitrah perempuan merdeka tu, perempuan tu bayar sendiri. Wala ala mukatab. Dan tak wajib zakat fitrah ni atas mukatab, hamba mukatab. Li dhu'fi milkihi. Sebab apa? Sebab dia punya milik dia dhaif. Boleh Syekh. Sebab milik dia tu dhaif. Wa min thamma ay wa min ajli dhu'fi milkihi, dan oleh kerana lemahnya milik hamba mukatab, lam talzamhu zakatu malihi wala nafaqatu aqaribihi. Oleh kerana hamba mukatab ini, dia punya pemilikan dia lemah, maka dia tak wajib bayar zakat harta, dan juga dia tak wajib bayar nafkah kepada aqarib dia. Aqarib ni biasanya maksudnya adalah apa? Ibu, ayah. Okey? Wal istiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Dan oleh kerana hamba mukatab ini, dia ini istiqlal, maka zakat fitrah tak wajib atas tuan bagi pihaknya. Okey? Habis. Kita baca setakat itu saja. Jadi khulasahnya, pertama kita belajar, zakat fitrah ini hanya wajib atas orang merdeka. Jadi orang yang tak merdeka, dia tak wajib bayar zakat. Dia tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau hamba itu dia ada isteri, ada tafsir. Kalau isteri dia tu hamba juga, zakat fitrah isteri dia, tuan kepada isteri dia kena bayar. Kalau isteri dia itu orang yang merdeka dan mampu, maka isteri dia bayar sendiri. Dan kalaulah, okey, kenapa dalam kitab fiqh selalu dibahaskan tentang hamba mukatab secara berasingan? Dia akan ada soalan lah. Hamba mukatab ni kan hamba, kenapa nak sebut lagi? Kan tadi dah sebut hamba tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi kenapa nak sebut lagi tentang hamba mukatab? Kita akan jumpa macam tu biasa. Maka sebab apa? Hamba mukatab ini dia ada syubhah bilik. Dia ada satu wajah, dari satu segi dia ini memiliki harta. Maka takut akan berlaku syubhat, salah faham. Oh, oleh kerana hamba mukatab ni dia memiliki harta, dia wajiblah bayar zakat fitrah. Maka kita sebut bahawasanya zakat fitrah tu hamba mukatab tak wajib bayar. Nanti kita akan belajar zakat ni, salah satu syarat wajib bayar zakat tamul milk, pemilikan yang sempurna. Okey?
salah satu daripada syarat wajib zakat fitrah adalah tamul milk, pemilikan yang sempurna. Jadi hamba ni, dia ini hamba mukatab lah. Hamba lain memang tak ada milik langsung. Dalam mazhab Syafi'i, menurut qaul jadid. Dalam mazhab Syafi'i, menurut qaul jadid, kalaulah tuan memilikkan sesuatu kepada hambanya, la yamlik. La yamlik. Dia tak akan boleh memiliki. Dia tak akan boleh memiliki. Kalau tuan dia milikkan. Qaul qadim kata dia boleh memiliki. Pendapat yang muktamad dia qaul jadid, la yamlik. Tapi hamba mukatab ini, dia ini ada syubhah milik. Sebab itu biasalah kalau mana-mana bab yang ada kaitan dengan milik ni, mesti akan ada diasingkan perbahasan hamba mukatab untuk menjelaskan. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hamba mukatab tak wajib bayar zakat harta dia. Dia punya harta tu. Segi teknikal, harta tu dia punya. Tapi dia tak wajib bayar zakat kerana tak cukup apa? Tak cukup syarat wajib bayar zakat, iaitu tamul milik yang milkun tam, milik yang sempurna. Okey? Nanti kita akan dalam i'anah ada sebut salah satu daripada syarat wajib bayar zakat ni, orang yang kita bayar zakat bagi pihaknya adalah Islam. Jadi kalaulah satu orang hamba, tuan dia kafir, maka tuan itu wajib membayar zakat fitrah bagi pihak hamba dia yang beragama Islam. Ataupun seorang suami, isteri dia kafir. Seorang suami dia ni kafir, isteri dia Islam, maka dia wajib bayar zakat fitrah bagi isteri dia yang beragama Islam. Okey? Jadi untuk malam ni setakat itu sajalah. InsyaAllah. Kita berhenti pada ibarat apa? Kita berhenti pada ibarat walistiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Okey? Walistiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu. Jadi semua jelas pelajaran malam ni, insya-Allah semua jelas Jadi kita baru belajar syarat yang pertama, syarat bagi mukhrij. Nanti dia ada mukhraj, ni mukhrij. Jadi mukhrij ni kita baru belajar satu, iaitu merdeka. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به يبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.